السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dan kita tak jemu dan bosan untuk mengingati sama kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba Allah yang sedikit. Allah sebut wa qalilum min ibadiyasy syakur, sikit sangat dalam kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Kalau dalam pertemuan yang lepas saya rasa lama tak jumpa tuan-tuan, tapi pertemuan kali ni rasa macam baru jumpa. Baru jumpa lah. Harap tuan-tuan tak jemu saya. Dan saya pula rasa teruja sebab malam ni kita nak habiskan ataupun nak sempurnakan babak hadis yang kita mula pada pertemuan beberapa hari yang lepas, tuan-tuan. Hari ini kita masuk muka surat 76, asam garam 24, tajuk yang diletakkan Safiyah dan Zainab buat hal kisah penuh. Tiga hadis sebelum ini dengan tajuk yang berbeza-beza. Nabi merajuk Safiyah merajuk Nabi pujuk, Nabi marah Safiyah pujuk, kan. Itu semua orang kata babak-babak kecil dalam kisah penuh ni. Dan kisah penuh ni saya buat berasingan kerana satu dari segi pengalaman pembacaan buku tu nak bagi orang fokus satu-satu. Nak jadi kebetulan apabila dia buat letakkan kisah penuh ini, ada di hujung atau babak akhir kisah itu ada menimbulkan, kalau sebut kontroversi, tak ada jadi kontroversi. Sepatutnya saya mengharapkan jadi kontroversi. Tak jadi sangat, tuan-tuan Allah. Poin dia menimbulkan mungkin persoalan, kemusykilan bagi kebanyakan pembaca dan sebahagian tuan-tuan Allah. Jadi cantik. Kita dah fokus sebelum ni tiga sudut, tiga babak kecil dari kisah penuh ni. Untuk kali ini kita baca sekali lalu kisah yang telah kita baca. Kita beri tumpuan, kemudian kita bagi tumpuan kepada satu isu di hujung peristiwa ini. Baik tuan-tuan, jelas muka surat 76, seperti biasa saya akan baca matan Arabnya. Tuan-tuan boleh terus ke terjemahan terus di muka surat sebelah 77. Haddatsana Thabit al-Bunani an Anas bin Malik qala kanat Safiyatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Hadis ini perawi sahabat Anas bin Malik, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadam bukan hamba. Khadam bukan hamba. Dia dua kelompok yang berbeza. Kita dah ulang sebut beberapa kali, dan perlu untuk malam juga ada isu itu juga. Isu ada perlu diperincikan. Mari sebelum pada ni pengajian kita sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diajar secara pukul rata ni khadam ni hamba. Anas khadam, bahkan kita pakai salah faham. Bilal pun hamba Nabi. Tak, tuan-tuan. Bilal tidak bukan hamba Nabi, dia khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kata dia hamba ataupun bekas hamba, dia adalah bekas hamba kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merdekakannya. Dia jadi maula, bekas hamba kepada Abu Bakar. Tapi dia dah merdeka, tapi dia secara sukarela khidmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peranan dia bukan sedikit, tuan-tuan. Dia tukang azan, muazzin tu, kita kata kerjaya extinguish, kita kerja unik dia. Dalam sama dia juga kita sebut sebagai bendahari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tukang kutip dana dia lah, tuan-tuan. Dan dia juga pelumba. Saya tak ingat nak pastikan sama ada pelumba kuda ataupun pelumba unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat bertanding lumba kuda ada, lumba unta ada. Cuma Nabi tak lumba sendiri. Unta Nabi, kuda Nabi itu ada sahabat Nabi yang khusus lumbakan, dan selalu benar unta Nabi. Baik tuan-tuan.
Bilal dia pelumba, tak ingat unta atau kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia saya sebut tadi dia khadam Nabi, bukan hamba ataupun bekas hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dah kita dah berapa lama ikut pengajian ini, tuan-tuan boleh kena beza dah. Kena tahu hamba ada satu kelompok, khadam satu kelompok yang lain. Anas bin Malik, dia anak yang merdeka, mak dia merdeka, Ummu Sulaim, ayah tirinya Abu Talha, orang merdeka, tapi dia khidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas awalnya paksaan mak dia. Mak dia paksa. Nanti kita akan jumpa dalam hadis, dalam buku kita yang ketiga, sampai masa insya-Allah panjang umur, ada rezeki kita, ada jodoh kita berpanjangan, kita akan sampai bab tentang hamba dan khadam Nabi. Kita akan tengok sedikit sebanyak tentang Anas ni. Umur dia 10 tahun mula khidmat dengan Nabi. Dia pun cerita, Nabi panggil nama aku lari. Budak situ tuan-tuan. Tapi insya-Allah di lama-lama tu jadi biasa, banyak ilmu kemudian yang diambil dan disampaikan kepada umatnya. Dia kata, kanat Safiyatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Watak yang nak cerita jadi tumpuan Ummuna Sayyidatina Safiyah binti Huyai. Beliau bersama Rasulullah dalam satu perjalanan, satu musafir. Riwayat ini tak sebut, kita dah baca riwayat sebelum pada ni, tak sebut juga. Saya sebut secara umum, ni peristiwa musafir haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa semua isteri. Wa kana dhalika yawmaha. Hari nak berlaku kejadian itu hari dia. Fa abta'at fil masir. Dia lambat. Unta dia lambat. Dalam riwayat kita dah baca sebelum ni, unta dia meragam, tersadai, tak nak berjalan tuan-tuan. Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki wa taqul hamal wa hiya tabki. Dan Nabi kemudian pergi jumpa dengan dia. Saya dah gambarkan kepada tuan-tuan sebelum pada ni sebagai ulangan. Masa ni musafir rombongan besar, puluhan ribu. Riwayat sebut 10,000, lebih 10,000 sahabat Nabi. Ikut Nabi rombongan haji dari Madinah ke Mekah. Nabi sebagai ketua rombongan. Dan perjalanan itu juga terpisah-pisah. Ada yang ikut kabilah masing-masing, dan dari Madinah tu terpisah laki dan perempuan, kumpulan berlainan. Unta-unta yang dinaiki laki satu kumpulan, ada dia punya tukang tuntun dia. Kemudian bahagian perempuan juga ada grup yang tersendiri, bas lain, begitulah kita katakan, ada grup lain, ada tukang bawa dia. Jadi kita bayang keadaan itu. Dan Nabi SAW mungkin dapat berita, dapat laporan, aduan isteri ada unta masalah, tak tengok isteri dia pergi jumpa isteri dia. Nabi pun pergi jumpa. Dalam keadaan masa itu Safiyah menangis, wahiyah tabki. Dan kita gambar, saya bagi tuan-tuan untuk fahamkan juga keadaan Safiyah ini, apa nampak manja sangat ni kan. Unta meragam, manja, tak nampak manja sangat. Tak tuan-tuan, beliau antara isteri Nabi paling kuat, teruji atas prinsip, atas status diri dia tu. Dia anak kepada ketua Yahudi yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalangan Ummul Mukminin, dia yang kalau bahasa hari ni tak kata lalu kita sebut kena bully dia lah juga tuan-tuan. Jadi keadaan itu menyebabkan dia agak sensitif berbanding yang lain. Nabi sampai dan keadaan dia menangis, lalu dia terus hamburkan kata-kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh bayangkanlah luahan yang dia sebutkan kepada Nabi tu. Hamaltani ala ba'irin bati. Abang bagi saya, bawa saya atas unta yang lembab. Marah tu kiranya. Faja'ala, apa yang Rasulullah buat tuan-tuan? Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu biyadaihi 'ainaiha. Nabi, orang kita solve the problem ketika itu. Nabi pujuk dia dengan cara apa? Nabi kesat air matanya. Nabi kesat kedua-dua air matanya dengan tangan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ni yang kita tanya, pernah buat tuan-tuan? Tak buat dan mungkin tak nak buat tuan-tuan. Tapi ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Wa yuskituha, Nabi pujuk dia, tenteramkan dia. Fa'abat, tapi dia tak nak. Ni sebab kita nak buat ni kan. Kita buat dia jadi lagi mengada. Biarlah masa berlalu. Fa'abat illa bukaan. Dia enggan, melainkan terus menangis. Faghadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarakaha. Nabi pula marah dan Nabi tinggalkan beliau. Dan penting kita sebut tadi keadaannya, Nabi jadi ketua rombongan yang ramai. Lalu kita faham, boleh faham situasi Nabi, sebab apa Nabi marah kan. Ini dah over, dah terlebih dah, melampau dah sikit.
Jadi layak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan nak boleh kata nanti apa Rasulullah isteri nak manja sikit pun cepat tu orang kata baran. Tak, tuan-tuan Allah. Orang paling kuat sabar Nabi lah, tuan-tuan. Baik. Nabi marah dan wa tarakha, Nabi tinggal. Adakah Nabi tinggalkan begitu? Kisah yang ni sambungan kita akan baca, tuan-tuan. Wa tarakha faqadimat fa'atat Aisyah faqal yaumi hadha laki min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in anti ardaitihi anni. Safiyah sedar dan dia tahu yang dia buat tu memang terlebih, dia silap di pihak dia. Dia sedar, tuan-tuan. Dia kata takkan suami aku macam tu. Dah sedar. Terus apa yang dia buat, tuan-tuan, dia pergi cari Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah dan terus tawar kepada Sayyidatina Aisyah, hari saya hari ini saya hadiahkan kepada awak untuk bersama Rasulullah, kalau awak boleh buatkan baginda redha semula kepada saya. Dia tahu Nabi marah dia. Dan tuan-tuan rahmat Allah, sangat konsisten, dan ini cara marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya ulang sebut di tempat sebelum pada ni, Nabi marah, ya Nabi marah. Jangan siapa kata Nabi tak pernah marah anak, tak pernah marah isteri. Nabi marah dengan hak yang sepatutnya, tuan-tuan. Cara Nabi marah tu macam mana, tuan-tuan? Nabi marah, kalau Nabi marah Nabi senyap, tuan. Tapi orang tahu dari segi muka Nabi, daripada luaran Nabi, Nabi marah ni, dan itu lebih terasa. Itulah cara marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak keluar kata-kata yang kesat, kata-kata yang orang kata yang bertinggi suara, tak ada, tuan-tuan. Nabi marah macam tu. Dan marah Nabi ada juga dalam bentuk kata-kata, tapi bukan dengan nada yang tinggi. Nabi ulang kata-kata. Antara Nabi pernah marah Usamah tu masih muda, remaja. Saya kata kes Nabi marah dia adalah kes Nabi marah anak. Dia cucu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ulang sebut pada dia, kenapa kau tak belah dada dia tengok dia beriman ke tak? Kenapa kau tak? Dia ulang tu, tuan-tuan. Terasa Usamah ni, Nabi marah kat aku ni. Terasa sampai kata, kalau aku tak lahir lagi lahir sebelah lepas pada ni. Terasa Nabi marah kat dia, tuan-tuan. Tapi cara Nabi macam tu, tuan-tuan, insya-Allah. Dan ni kita cuba aplikasi, tuan-tuan, nasihat untuk saya dan sendiri. Yang ni sunnah ni saya tak nak ikut, tuan-tuan. Sunnah buat marah anak ni, marah orang ni, kita kadang tak terkawal. Jadi apa pun, mudah-mudahan dengan kita tidak jemu mengaji tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita didik, kita lunakkan diri kita, insya-Allah, tuan-tuan. Nabi marah, Nabi tinggal. Adakah Nabi tinggal betul-betul tinggal terabai macam tu? Kita baca seterusnya. Dan cerita beralih kepada Safiyah. Macam mana dia tahu, dia tengok keadaan itu, Nabi marah kat dia dan salah di pihak dia, dia usah, dia cari Sayyidatina Aisyah. Dan kenapa Sayyidatina Aisyah? Kita dah tahu, tuan-tuan, isteri Nabi yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling Nabi suka Sayyidatina Aisyah. Dia orang terbaik lah. Jadi kita nak buat satu benda tu, kena pilih orang yang terbaik. Dan dia tawar kepada Sayyidatina Aisyah, hari ni hari saya sepatutnya, tapi saya bagi kat awak malam ni, malam bersama dengan Nabi, kalau awak boleh buat saya redha, boleh buat Rasulullah redha kepada saya semula, tuan-tuan. Baik, apa Sayyidatina Aisyah buat? Fa'amadat Aisyatu ila khimariha wa kanat sabaghathu biwarsin wa za'faran. Ini ada perincian yang tak ada dalam mana-mana riwayat yang kita baca sebelum pada ini. Saat Sayyidatina Aisyah dapat tawaran itu, maknanya dia diterimalah tawaran itu, dia pun pergi cari tudung dia. Adakah dia tak pakai tudung masa tu? Pakai tudung, tuan. Kenapa cari tudung yang mencari tudung ni? Ini tudung istimewa. Tudung itu yang dibuat dengan celupan waras dan za'faran. Saya tak ingat nak cari apa maksud waras. Za'faran kita tahu, tuan-tuan lah. Za'faran sini apa yang bunga kan, ujung bunga tu. Dia untuk makanan, untuk sebagai pewarna kan. Dia itu dibuat, dan di sini ada hukum. Kalau ada satu hadis, Nabi larang orang lelaki untuk pakai pakaian celupan za'faran. Dalam hadis yang lain Nabi pakai. Tapi celupan itu telah kabur, telah pudar. Ini perbincangan tentang pakaian, tuan-tuan. Bagi untuk perempuan tidak ada masalah. Ini antara perhiasan, tudung, dan tudung yang dicelup za'faran itu dia akan menghasilkan warna kuning. Pekat lagi dia nak ke oranye, dia nak ke merah. Itu orang kata pewarna zaman itu. Dan bukan sekadar warna, celupan satu pakaian yang dicelup za'faran, dia ada bau sekali.
Ia ada bau sekali insya-Allah. Jadi ini fungsi dia. Dia dapatkan tudung tu, tudung yang eksklusif, yang khas, cantik, orang kata dipandang atau menawan pandangan. Baik. Apa yang dia buat? Sayyidina Aisyah pun fanadhahathu bi syai'in min ma, lalu dia renjiskan sedikit air pada tudung itu. Untuk apa tuan-tuan? Dalam sebelum ni kita baca renjis air itu supaya dia keluar bau. Tudung tu akan keluar bau. Baik. Thumma ja'at qa'adat 'inda ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni, cerita ni dah malam. Malam tu dia pergi dekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di kepala Nabi, dekatlah duduk di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak sepatutnya malam, apabila masuknya malam, kalau ni malam, kalau giliran siapa, sepatutnya Nabi duduk dengan isteri giliran dia lah. Kalau malam ni sepatutnya Sayyidina Safiyah, tapi Sayyidina Safiyah dah bagi laluan kepada Sayyidina Aisyah untuk dia buat sesuatu tugasan dengan pulangan yang dia diharapkan lah, supaya Nabi redha kepada dia. Dan Nabi tak tahu. Nabi tak tahu lagi. Nabi pun kata kepada Sayyidina Aisyah, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma laki?" Apa cerita ni? Apa cerita ni? Ni hadis ni sebut yang tu. Hadis sebelum yang kita baca sebelum pada ini ada dialog lain yang Nabi sebut. Ya Aisyah, dalam hadis muka surat 73, hadis yang sebelum pada ni. Nabi sebut pada Sayyidina Aisyah, apabila Sayyidina Aisyah kata nyender duduk makin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakai pula tudung yang cantik, yang berbau pula, nak menggoda, nak menarik perhatian. Nabi sebut kepada Sayyidina Aisyah, "Ya Aisyah, ilaiki anni." Sayyidina Aisyah, jauh sikit. Jauhkan diri daripada saya. Innahu laisa yaumak. Hari ni bukan, malam ni bukan giliran awak lagi ni. Itu dalam riwayat lain kita jumpa, dalam riwayat lain tidak ada. Baik. Lalu Sayyidina Aisyah respon, jawab pun Nabi kata begitu. Zalika fadlullahi yu'ti man yasha. Ini kelebihan, ini kelebihan yang Allah bagi kepada siapa yang dikehendaki. Ini giliran saya malam ni. Begitulah. Dan kita belajar, kita urai dengan agak panjang. Saya ingat pertemuan yang lepas, hukum ucapan Sayyidina Aisyah ni, yang mana kita tahu ucapan ini ialah potongan daripada ayat Quran. Dalam beberapa tempat Allah sebut perkataan ini, ungkapan ini, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sayyidina Aisyah jadikan sebagai dialog. Sayyidina Aisyah tak kata Allah berfirman, tak tuan-tuan. Jadi sebut itu sebagai kata-kata dia. Ni iqtibas dari segi perbincangan, rujuk kitab hukum iqtibas. Kita dah bincang panjang hukum dia boleh ataupun tidak. Secara umumnya boleh dengan syarat-syarat yang kita jelaskan. Makna tu tidak merosakkan makna, penggunaan itu sesuai. Sebagai Sayyidina Aisyah sebut, memang sesuai keadaan dia. Kelebihan yang dia dapat ni sepatutnya bukan malam dia, tapi dapat kat dia atas rezeki itu. Dia kata inilah kelebihan yang Allah nak beri kepada siapa yang dia kehendaki. Baik. Fa'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadith faradhiya an Safiyah. Nabi pun tahulah hal yang sebenar, dan Nabi redha kepada Safiyah. Dalam riwayat sebelum pada ini, Sayyidina Aisyah cerita kepada Nabi sebenarnya Safiyah begini. Ala kulli hal, Nabi tahu dan Nabi hargai usaha Safiyah. Nabi redha kepada Safiyah, tuan-tuan. Baik. Kemudian beralih kisah tu, babak itu, kepada tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula selepas pada itu. Wa antalaqa ila Zainab faqala laha inna Safiyah qad a'ya biha ba'iruha. Lepas pada tu Nabi pergi jumpa Zainab dan berkata, Safiyah unta dia menyusahkan dia lah, unta dia buat pasal lah. Fama alaiki an tu'tiyaha ba'irak. Boleh tak apa kiranya awak hadiahkan, awak pinjamkan, awak berikan unta awak. Tuan-tuan. Qal Zainab, ata'madu ila ba'iri fa tu'tiyahu al-yahudiyah. Abang nak saya berikan unta saya kepada Safiyah, kepada perempuan Yahudi itu. Abang nak saya beri unta saya kepada perempuan Yahudi itu. Baik tuan-tuan, kalau kita tak baca riwayat yang lain, tuan-tuan, kita akan ada salah faham. Kita kata, takkanlah Nabi favor kepada Safiyah
sampaikan minta Zainab korbankan unta. Dia bagi unta dia kepada Safiyah. Ni Zainab kan. Sebab maklumat tu tak lengkap. Tapi kita dah baca riwayat sebelum pada ni, dalam musafir tu Zainab ada 2 ekor unta. Unta yang Nabi peruntukkan seekor seorang, semua isteri dapat, tapi dia bawa unta seekor yang lebih lagi. Unta diri sendiri, bukan Nabi bagi 2 kat dia. Jadi tepatlah Nabi dalam ramai isteri yang ada, Nabi minta tolong Safiyah tu sebab dia ada unta lebih. Itu Nabi minta tolong dia tu, bukannya Nabi minta serahkan unta dia yang dia naik tu kepada Safiyah, waktu dia ambil unta Safiyah yang masalah tu. Tidak, ni unta lebih, tuan-tuan. Dan kita huraikan kenapa Zainab boleh ada unta lebih. Dia kaya. Kenapa dia kaya? Dia kerja. Dia ada pekerjaan, dia pandai buat qirbah. Antara orang kata hasil produk dia qirbah. Antara saya nak cari nanti, tuan-tuan, nak cari qirbah. Qirbah ni kantung air yang diperbuat daripada kulit kambing. Tu qirbah. Tuan-tuan, kalau zaman kita pun ada, tuan-tuan, tak tahu dan tak adalah kat kampung, tapi saya masa sembelih kambing kat kampung itu, ada pak saudara dia ajar, rupanya kita kambing tak payah kulit, gantung, zap, tarik macam tu. Dia kata, jadi tuan-tuan, kita sembelih, kita potong pergelangan kaki, 4 kaki tu, kita orang kata senjah. Tapi rupanya kena kuat juga, tuan. Saya tak larat pun, kena seluk juga. Zap baru boleh ni. Jadi kita ada kulit kambing tu dalam keadaan begitu. Jadi maksudnya ada berlubang macam tu kan. Lalu diikat kaki dan kepala bahagian tengkuk itu, dia boleh masukkan penutup. Yang ni kena basuh-basuh. Yang ni qirbah, kantung air, tuan. Kantung air. Dan dia boleh dikendung ni. Zainab dia pandai buat itu, tuan. Pekerjaan dia, dan dia bukan sekadar kaya, duit banyak, dan dia orang paling, si Nabi yang paling banyak bersedekah. Lalu dia dapat gelaran secara tak langsung paling panjang tangan dia. Orang paling panjang tangan dia. Baik. Itu Zainab kita kenal, tuan. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, apabila kita baca riwayat Nabi dan para ummul mukminin dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kita jumpa kisah-kisah seumpama ini. Lalu jangan ada sangka buruk kita pada sahabat, apapun sahabat Nabi. Kesilapan itu, ya, kalau berlaku itu silap ni, itu silap lah. Tapi tidak sekali-kali kita rasa kita terlebih daripada mereka, tak sekali merendahkan martabat mereka. Ini para sahabat Nabi SAW. Allah sudah redha kepada mereka di dunia lagi. Kita tunggu Allah nak isytihar syurga, lambat lagi, tuan. Tak tahu kita lagi. Allah Akbar. Baik, Sayyidatina Zainab dan kita kena faham juga, Sayyidatina Zainab dia ada orang kata perangai lain sikit pada orang lain. Memang dia tu mulut, bukan istilah, tak jumpa perkataan mulut laser, mulut cepat sangat. Tu Sayyidatina Aisyah kata mulut dia tajam. Memang pun nanti kita baca riwayat-riwayat macam mana dia bercerai dengan suami dia sebelum pada ni, sebab tu jugalah dia orang yang ada maruah, ego, dan mulut dia cepat juga. Tak tahan suami sebelum pada ni. Sayyidatina Zainab begitu, tuan-tuan. Jadi cepat je keluar, saya nak bagi. Ada orang perempuan macam tu, tapi dia baik. Bukan kata apa istilah orang kita, mulut laser hati baik. Ada orang begitu, tuan-tuan. Zainab begitu, terkeluar spontan, abang nak saya bagi unta saya kepada perempuan Yahudi tu. Nabi dengar tu, tuan-tuan, marah Nabi. Dalam riwayat tak sebut, riwayat lain kita tahu Nabi marah. Faghadiba Rasulullah, fahajaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ashhur. Nabi pun pulaukan beliau selama 3 bulan. Perjumpaan lepas kita ulas, boleh tak pulaukan isteri, walau adik-adik Nabi tak boleh pulau lebih 3 hari. Terima kasih haji kita ada bagi orang kata sudut pandang yang kita lihat secara berbeza hal itu. Untuk kes suami isteri tidak ada tempoh. Untuk para sahabat, orang kes sesama saudara muslim yang lain, itu ada tempoh dia. Baik, Nabi jauhinya, Nabi pulaunya selama 3 bulan. Bila tu 3 bulan? Kita tahu dalam riwayat sebelum pada ni, Sayyidatina Aisyah sebut Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar.
3 bulan, 2 ke 3 bulan tuan-tuan. Nabi pergi dalam on the way, Nabi pergi hijrah, pergi umrah, haji, balik lepas itu masuk tahun baru Muharram, Safar, dan pertengahan Safar atau hujung Safar baru kata berakhir tempoh pemulauan ni. Baik. Macam mana tuan-tuan Nabi pulaukan Sayyidatina Zainab itu? Falam yaqrab baitaha. Nabi tak pergi langsung rumah dia. Tuan-tuan bayangkan, Nabi buat haji, selesai haji, berapa belas hari itu balik pula. Ni kita dah balik ke Madinah. Maknanya rutin Nabi bermalam di rumah isteri tu kembali semula kan. Tapi tiap kali giliran malam tu, giliran Zainab, Nabi tak pergi. Oi, macam mana perasaan tuan-tuan? Itu tuan-tuan. Itu cara Nabi marah. Dia tak boleh cakap pun. Oi, saya hidup baik Allah sebagai seorang isteri ditinggalkan begini, boleh orang kata boleh sawan, boleh jadi gila tuan-tuan. Wa attat Zainab nafsaha. Zainab sampai tak keluar, sampai orang kata apa saya istilahkan, attat, rosakkan diri sendiri. Apa saya terjemah apa tuan-tuan? Maka Zainab pun menghukum dirinya sendiri. Wa attat baitaha. Dia rosak. Kalau attat ni rosak tu, nak abaikan. Dia abaikan rumah dia. Itu keadaan yang dahsyat tuan-tuan. Nabi buat, dan ni keadaan apabila hikmah Allah suruh bagi suami antara nak didik isteri dengan cara pulau dia, kalau berkesan cara ni tu menjadilah saya rasa tekanan tu. Nah, dia tapi kalau dan syarat dia kena duduk kat rumah tu lah. Tapi kalau suami ni apa nak pulau tapi dia boleh lari pergi rumah balik kampung, tak ada apa dah. Tak jadi. Itu perbincangan lain lah. Zainab sampai dia tak kisahkan diri dia dah, rumah dia pun dia abaikan begitu. Wa amalat ila sarir fa asnadathu ila muakhir al-bait, sampai ke katil dia tu. Kalau katil simbol orang kata kemesraan, simbol suami isteri lah kan. Katil pun dia kata dia sampai tak ni, dia bawa keluar rumah duduk belakang, tak belakang nanti. Muakhir al-bait, di luar rumah, duduk sandar di dapur, belakang rumah kat dapur. Kira tak nak dia, tuan-tuan, begitu sekali. Dan ketika itu rumah bukannya ada kapet lah. Ada kapet boleh lah, tak apalah tak pakai katil, tapi ada kapet, ada toto. Kita zaman tu tidak tuan-tuan. Bayangan keadaan Zainab tu teruk tak teruk, dan apa hukuman Nabi padanya sangat-sangat terkesan tuan-tuan. Wa ayasat min an ya'tiyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun sampai dia dah putus asa, dah memang kata Nabi memang tak jumpa aku dah, aku tak ada apa lah ni, tak ada harapan dah ni. Itu Zainab. Cuma persoalan yang saya lontarkan pada pertemuan yang lepas tuan-tuan, kenapa Zainab tak pergi minta maaf? Yang tu yang wallahu a'lam, ni hikmah Allah Taala nak jadi benda ini tuan-tuan. Baik. Fabaina hiya dhata yawmin idza biwajsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah pada satu hari Rasulullah datang secara mengejut. Qad dakhala al-bait fa wada'a as-sarir mawdi'ahu. Nabi masuk rumah tu, Nabi tengok keadaan, Nabi pun letak balik, ambil katil, letak balik ke tempatnya. Nabi nak, orang kata nak cukuplah tu masa tu, Nabi nak kembali semula lah, begitu tuan-tuan. Faqal Zainab tengok keadaan ini, dia pun kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jariyati fulanah qad tawarat min haidatiha al-yawm. Hamba saya sekian ni, orang sekian baru hari ni kebetulan hari ni baru istibrak, baru suci daripada haid dia hari ni. Sebab apa sebut macam tu? Zainab berkata, hiya laka, saya hadiahkan kepada awak hamba tu. Fadakhala 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radiya anha. Nabi terima dan Nabi gauli hamba itu, dan Nabi redha kepada Zainab. Hadis dari An-Nasa'i. Dan dalam buku ini, hadis ini tak ada penjelasan. Tak ada penjelasan. Terus pada hadis yang berikutnya. Benar penjelasan tu ada. Kalau saya ada cerita tuan-tuan, di bahagian saya buat buku ni, banyak bahagian saya buang. Banyak bahagian saya buang untuk nak kita ada kiraan muka surat tu. Dan antara yang saya buang ialah penjelasan hadis ni, dan memang saya sengaja buang untuk nak jadikan isu. Kononnya nak orang kontroversi, tapi tak berlaku tuan-tuan.
Tak berlaku. Kalau tengok saya ini corner marketing lah, jahat niat dia tak betul. Nak pergi nak jadi officer apa tu, jadi orang cari buku kita kan. Tapi tak berlaku. Berlaku yang sebaliknya, sebahagian guru-guru kita mesej saya, kritik saya. Ini betul tak ni? Dan apa pembaca-pembaca secara personal peribadi mesej, dan ada yang kalau pembaca awam ni dia persoalkanlah. Tapi ada asatizah yang petikai. Hadis ni ada yang kata kita tak patut bawa hadis ni. Tak patut ini. Dan kita hormatilah pandangan tuan-tuan rahmatullah. Baik, soalan ataupun kemusykilan yang masih timbul, mungkin tidak pada tuan-tuan tapi pada masyarakat awam secara umum, mereka akan persoalkan, Nabi menggauli hamba? Kan? Itu isu dia. Yang ni kita nak jelaskan tuan-tuan. Sebelum saya nak jelaskan, kita akan keluar daripada perbincangan tentang hadis ini. Ada soalan tak berkenaan dengan hadis ini? Tu saya bawa buku lain. Bawa buku lain. Ada soalan tak berkenaan hadis ni? Isu sekitar hadis ni, kisah ni. Kalau tidak ada, saya nak bawa terus kepada isu yang lain. Boleh? Isu tadi nak menjawab kemusykilan Nabi menggauli hamba. Bismillah. Saya hamba tadi dinikahkan. Dinikahkan. Siapa yang nikahkan ni? Siapa yang menikahkan? Dalam riwayat tak sebut Nabi terus menggauli dia. Bukan nikah. Ada masalah ke? Baik tuan-tuan rahmat Allah. Baik. Itu dah berkaitan dengan isu tu kan. Kita terus masuk kepada isu tuan-tuan rahmat Allah. Saya nak tengok nak rujuk yang mana satu ni. Nota saya ada. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya terus rujuk kepada kitab Zadul Ma'ad. Ni antara yang ada kebetulan yang ada fizikal kat rumah saya. Ada juga Al-Bidayah wa Nihayah Tubsalah dan kitab-kitab sirah yang turas. Pertama tuan-tuan rahmati Allah, pengetahuan kita, maksud kata kita ni masyarakat umum, masyarakat awam Malaysia tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sepenuhnya sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab Arab, tuan-tuan. Lalu berlaku isu ini. Tidak sepenuhnya macam mana tuan-tuan? Apabila dicerita, contoh antara bab ni, apabila dicerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicerita tentang isteri Nabi. Berhenti setakat itulah. Tapi tidak dicerita tentang berapa kelompok selain daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhal kalau kita rujuk pada kitab-kitab sirah, Zadul Ma'ad dan juga kitab yang kita Arab yang biasa, rujukan umum tuan-tuan, selepas cerita tentang isteri Nabi, Ummul Mukminin, Azwajun Nabi, yang bab yang seterusnya dia akan cerita terus tentang sarari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba yang digauli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelompok dia. Kemudian akan ada tambahan lagi. Perempuan-perempuan yang dinikahi Nabi dan diceraikan. Itu ada kelompok-kelompok yang lain. Yang ni tidak diceritakan. Sehingga kan berlalunya masa berlaku, jadi ada apabila baca hadis ni jadi tak boleh nak match. Salah faham. Macam mana? Bukan kata orang awam, asatizah sendiri. Saya tahu tu sebab saya kena tag lah. Kadang guru-guru kita juga apa yang tak buat hadis ni tak sebut nama tentu, tapi lah ilmu. Kebetulan saya buat kajian, saya tahulah. Bukan makna saya tahu semua, kebetulan tuan-tuan. Baik. Sama juga dengan isu saya sebut awal tadi tentang khadam dan hamba. Dia dua kelompok yang berbeza. Baik tuan-tuan rahmatullah. Jadi saya nak baca daripada kitab Zadul Ma'ad karangan Imam Ibn Qayyim, bab ke berapa saya kira tadi? Bab ke-13, fasal fi azwajihi sallallahu alaihi wasallam, tentang ataupun berkenaan dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut yang pertama siapa, diperkenalkan seorang dan ambil maka dalam muka surat. Sebelum pada itu dicerita tentang fasal fi a'mamihi wa ammatihi, tentang pak saudara Nabi dan mak saudara Nabi. Ini ada isu juga tuan-tuan. Itu bincang tempat lain lah. Ini panjang tentang apa isteri Nabi. Last sekali sebelum nak masuk bab yang lain, saya nak baca bahagian sampai kepada Maimunah, kemudian sampai kepada Raihanah, itu khilaf tuan-tuan. Baik. Dua perkataan akhir. Wa amma man khatabaha wa lam yatazawwajha. Adapun perempuan-perempuan yang pernah Nabi
pinang. Tapi Nabi tak jadi nikah. Ini satu golongan. Waman wahabat nafsaha lahu. Golongan yang kedua, iaitu mana perempuan yang pernah tawar diri pada Nabi. Siapa-siapa ni? Walam yatazawajha, Nabi tak nikah dia. Fa nahwu 4 wa 5. Mereka seramai 4 ataupun 5 orang, tuan-tuan. Ini orang kata dapatan ataupun rumusan Imam Ibn Qayyim. Kalau saya baca kitab lain, antara Imam Ibn Kathir dalam Al-Bidayah Nihayah, dia ada angka yang lebih lagi, tuan-tuan. Ini pandangan masing-masing lah, tuan-tuan. Wa qala ba'dhum hunna 30 imra'ah. Sebahagian menyebut kesemua perempuan yang berkaitan dengan Nabi ni, yang selain daripada isteri Nabi, yang pernah Nabi tawar, yang pernah Nabi pinang tapi tak nikah, yang pernah tawar diri pada Nabi SAW, Nabi tak nikah. Dan ada juga yang pernah Nabi nikah tapi Nabi cerai, ada juga. Saya bawa nanti Al-Bidayah Nihayah. Katanya sebagai mereka, angka mereka sampai 30 orang. Dan Imam Ibn Qayyim dia tolak hal itu. Baik. Yang wal ma'ruf indahum, yang dikenali mana perempuan yang Nabi pernah tawak, Nabi pernah khutbah, Nabi pernah pinang tapi Nabi tak nikah, antaranya perempuan Juniyah, kemudian siapa lagi? Ada cerita Kalbiyah, perempuan daripada kabilah Kalbi, ni pencinta dia. Baik. Dan yang poin nak rumus, wala khilaf annahu sallallahu alaihi wasallam tuwfiya an tis'an. Tidak ada khilaf. Ini ulama hadis, ulama riwayat sirah semua sepakat. Masa Nabi wafat, isteri Nabi ketika itu ada 9 orang. Ini sepakat. 9 orang siapa? Zainab, Saudah, Zainab, Hafsah, Ummu Salamah, Juwairiyah, Safiyah, Ummu Habibah. Siapa lagi? Sayyidina Aisyah tertinggal. Sayyidina Aisyah 9. Maimunah, Hafsah kita sebut, Maimunah 9 orang. Yang ni semua sepakat. Siapa yang kita kenal orang sebut sebagai Ummul Mukminin tapi tak masuk dalam 9 orang ni. Antara disebut Maria, kan? Maria kata Ummul Mukminin. Dia bukan Ummul Mukminin. Dan juga Raihanah. Raihanah juga perempuan Yahudi tapi dia bukan Ummul Mukminin, tuan-tuan. Dia tak masuk 9 ni. Ulama sepakat. Memang riwayat sebut. Anas sebut Nabi meninggal, masa tu ada 9 buah rumah. Inilah isteri. Mana tolak yang 9 orang ni bukan, tidak dikira Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tu mereka sebagai apa? Ini mari kelompok yang kedua, tuan-tuan. Disebut ni wa awwalu nisaihi luhuqan bihi ba'da wafat Zainab. Okey, baik. Habis cerita tentang ni, tuan-tuan, disebut diperkenalkan 9 orang Ummul Mukminin yang pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya 11, tuan-tuan. Isteri Nabi total disepakati 11. Tolak 9 kita tahu tadi. Tolak 2 orang Ummul Mukminin yang meninggal sebelum Nabi, Khadijah dan juga Zainab binti Khuzaimah. Tuan-tuan. Baik. Semua, tuan-tuan, ada maklumat tu, ada di bahagian buku kita yang awal-awal, tuan-tuan. Habis cerita tentang isteri Nabi ni, baru masuk fasal fi sararihi sallallahu alaihi wasallam, tentang hamba-hamba yang digauli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ambil riwayat Ibn Qayyim sebut, riwayat daripada Abu Ubaidah, kana lahu 4. Nabi ada 4 orang. Nabi ada 4 orang sarari ni, hamba yang digauli. Siapa mereka ni? Pertama, Maria. Wahia ummu waladihi Ibrahim. Maria, ibu kepada anak Nabi Ibrahim. Dia dipanggil hamba, seorang hamba perempuan yang digauli oleh tuan dia, lalu melahirkan anak. Hamba tu dinaik status dia jadi ummu walad, mak anak, ummu walad. Dia ada hukum khas. Hukum hamba, perhambaan tidak terhapus, tuan-tuan, cuma tidak diamalkan di dunia pada hari ini. Tapi tidak bermakna hukum itu terhapus, tidak terhapus, tuan-tuan. Baik. Ini Maria ummu walad. Tapi kalau tuan-tuan baca bahkan buku bacaan Melayu, banyak sebut Maria sebagai Ummul Mukminin. Dia bukan Ummul Mukminin. Dia ada isu, ada riwayat Sayyidina Umar panggil, menyapa Maria dengan panggilan Ummul Mukminin. Yang itu dijadikan dalil hujah untuk kata bahawa Maria Ummul Mukminin. Wallahu alam. Imam Ibn Qayyim tak masukkan tu, juga Ibn Kathir tidak masukkan tu. Dan penjelasan tentang kata-kata Sayyidina Umar itu tidak pelik, tuan-tuan, sebagai takrim, sebagai
penghormatan kepada beliau kan. Macam kita, saya fikir macam kita lah. Berapa ramai orang bukan ustaz tapi dipanggil ustaz. Penasyid tu dipanggil ustaz semua, walhal bukan ustaz pun. Kan? Orang pakai kopiah nampak ustaz. Hormat. Padahal bukan pun, hakikatnya dia bukan. Begitu juga kita sebut, contoh untuk nak dekat begitu. Maria, dia melahirkan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi, panggil ummul mukminin, penghormatan. Tapi status hakikatnya tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, Raihanah. Dia bincang sebelum pada ni dalam bahagian isteri Nabi itu Raihanah. Sebahagian menyebut dia sebagai isteri Nabi juga. Tapi tidak sepakat dan yang ditarjih oleh Imam Ibn Qayyim, Raihanah bukan isteri, bukan ummul mukminin. Dia termasuk dalam sarari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maria, Raihanah, kemudian dua lagi dia tak dapat ambil nama, wa jariyatun ukhra jamilatun asabaha fi ba'd as-sabi, dan seorang hamba perempuan yang menjadi hamba tawanan perang, tak disebut nama dia. Tiga, tak. Dan yang keempat, wa jariyatun wahabatha lahu Zainab binti Jahshin. Dan yang keempat ialah hamba perempuan yang Zainab hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba yang kembali pada kisah kita tadi, Zainab hadiahkan kepada Nabi perempuan itu, itulah ni. Bukan satu lagi, jangan salah faham. Terjemahan saya boleh saya nak potong terjemahan, boleh patah baik nak baiki terjemahan saya kat dalam buku ni. Saya terjemah asalnya jadi saya serahkannya kepada awak kan. Serahkannya itu dia jadi maksud yang boleh diandaikan banyak kan. Serah boleh jadi bagi malam ni ambil balik kan. Begitu. Ni maksudnya hadiahkan. Memang pindah milik. Pindah milik sebab dia ada hukum. Bagaimana atau bila seorang tuan tu boleh menggauli hamba dia. Baik. Dia menjawab. Jadi nak kata tuan-tuan, hamba yang Zainab berikan kepada Nabi itu memang jadi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah jadi hamba Nabi, lalu Nabi berhak untuk menggauli dia tuan-tuan. Jelas setakat ini tuan-tuan rahmatullah. Ya. Selesai isu tu. Baik. Dari situ saya nak bawa ni dalam Al-Bidayah Nihayah. Imam Ibn Kathir ni, kita nak duduk di sini lagi. Imam Ibn Kathir menarik lagi dia tuan-tuan. Dia hurai tentang isteri perempuan-perempuan. Dia kata fahaula nisa'uhu wa hun thalathata asnaf. Perempuan-perempuan, isu isteri perempuan ni di sisi Nabi, sekitar Nabi SAW ada tiga golongan. Pertama, betul-betul isteri yang dinikahi Nabi, kemudian Nabi wafat dalam keadaan dia sebagai isteri, Nabi tidak cerai. Ini 9 orang tuan-tuan. Golongan yang kedua, iaitu saya rumuskan terus, yang pernah dinikahi Nabi dan diceraikan, dinikahi Nabi, digauli dan diceraikan. Dia ada juga tuan. Sebab ada hukum nanti, ada isu. Ini disebut, saya tak hurai panjang tuan-tuan, sebab rumusan saja. Ada juga kata Imam Ibn Kathir, Nabi pernah kahwin dengan berapa orang, 4 ataupun 5 disebut. Nama memang disebut riwayat semua. Nabi nikah dengan dia, Nabi gaul dengan dia, tapi Nabi ceraikan. Ada kes-kes lah, masing-masing ada kes tu. Bukan kata Nabi suka nikah cerai, tak. Ada semua ada kes. Cuma kadang kita tidak tahu tuan-tuan. Isu dia nanti, adakah mereka ni tertakluk hukum haram dinikahi selepas Nabi wafat? Itu isu dia. Sebab isteri Nabi yang jadi isteri Nabi Ummul Mukminin, hukum mereka lepas Nabi wafat, mereka haram untuk dinikahi. Yang tu saya cuba sorotan apabila kita cerita tentang Sayyidatina Aisyah. Orang sampai sekarang duk bayar Sayyidatina Aisyah ni budak kan. Walau tu memanglah banyak hadis dengan Nabi dia masa budak, tapi kita lepas pandang, kita kena imbang. Zaman dia dewasa tu, daripada umur Nabi meninggal, dia umur 18 sampailah dia wafat umur 63 tu, perjuangan dia tu, masuk terlibat pula politik, jadi Allah tuan-tuan. Yang ni kena fokus juga untuk rahmat Allah. Baik. Isteri Nabi ni selepas Nabi wafat, mereka haram untuk nikah. Istilah kita janda lah sampai akhir hayat kan. Ujian bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Baik.
Untuk golongan yang kedua ni, yang pernah Nabi nikah, Nabi gauli, kemudian Nabi cerai, adakah sama keadaan dia? Sebagai ulama kata ya. Oh, dahsyat lah. Dan Imam Ibn Kathir, saya baca tadi, dia kata tak kena. Pandangan yang kedua iaitu tak, mereka boleh nikah. Dia tak kena macam, kalau tidak zalim lah kau ni, silap mudah sebut itulah, dan dibagi hujah-hujah nas dan sebagainya. Golongan yang ketiga iaitu pernah dinikahi, Nabi nikah dengan dia, mereka, dan cerai sebelum digauli. Ada juga tuan-tuan, berapa orang. Ini orang kata kita meluaskan sedikit tuan-tuan. Seterusnya, boleh ada masa lagi? Boleh ya? InsyaAllah. Seterusnya kita nak intai, nak orang kata belik-belik. Kalau mengaji fiqh bab raqab, bab hamba-hamba. Kalau kita mengaji fiqh tak sampai ke situ, kan? Tak ada, orang kata tak ada keperluan, tapi ni ada isu, kan? Kita belik-belik lah. Apa perbincangan hukum berkenaan dengan hamba ini. Yang ni saya ambil daripada Mawsu'ah Fiqh Kuwaitiyah, sebab cerita mudah untuk rumusan. Saya ada buat bacaan untuk daripada mazhab Syafi'i, agak perbincangan tu agak kompleks, kita ambil yang mudah sikit tuan-tuan. Baik. Pertama, daripada Mawsu'ah Fiqh Kuwaitiyah. Pertama, prinsip dia ada dua jalan saja untuk seseorang mengasai, orang kata tadi, mengasai nikmat menggauli. Perempuan ada dua jalan saja agama tu khaskan. Selain daripada dua jalan ni, itu dosa besar tuan-tuan. Apa dua jalan itu? Pertama, nikah. Nikah makna kesan dia yang isteri perempuan tu jadi isteri lah. Dan jalan yang kedua, perhambaan. Dan hamba yang perempuan tu jadi sarir ataupun sarari sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua jalan ni saja. Nikah dibincang dalam bab lain sepanjang panjang lebar. Apa dalil sebut pada dua jalan ini? Allah sebut walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kan? فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Ni sifat orang mukmin, orang hamba Allah Taala Ar-Rahman, orang yang menjaga kemaluan mereka, melainkan pada dua kelompok saya. Pertama, illa ala azwajihim, kepada isteri-isteri mereka boleh, au ma malakat aymanuhum, ataupun juga kepada hanya dengan hamba-hamba yang mereka miliki sahaja. Dua golongan ni saja tuan-tuan Allah. Ini hukum syariat. Kadang kita terlepas pandang. Apabila berlaku isu ni, Nabi gauli hamba, boleh kau Ustaz? Sebab ada ini hukum syariat tuan-tuan. Kita terlepas pandang lah, tak diamal zaman kita. Jadi hamba boleh digauli. Adakah sewenang-wenangnya? Tak. Sebab ini kita kena tahu, kita kena bandingkan. Tuan-tuan, apa zaman Nabi, syariat apatah lagi syariat ini, perlu kita ingatkan, jangan banding, jangan orang kata compare dengan zaman kita. Yang tu kita akan nampak teruk tu, dan orang tak boleh terima. Bahkan apa maaf sebut, ada asatidzah berbincang, dia orang tak nak sebut benda ini sebab dia tak nak jawab. Kita nak jawab macam mana, nanti orang jadi ni nampak Islam teruk gini-gini, kan? Banding Nabi zaman sahabat yang ada hamba, Nabi ada hamba, cerita dengan zaman kita yang tak ada hamba tu, orang nampak teruk Nabi ni. Tuan-tuan, kita tak boleh sembunyi fakta sejarah, ini hadis tak boleh sembunyi. Cuma kita kena betulkan cara kita melihat itu. Kita melihat zaman Nabi, perhambaan zaman Nabi, hukum hakam memang ada zaman Nabi dalam kitab fiqh. Jangan banding zaman kita yang tak ada hamba ni. Tapi banding dengan cara amalan perhambaan Rom, Parsi dan lain-lain. Macam mana perhambaan dalam Islam dengan perhambaan Rom, Parsi, baru kita akan nampak Islam, fiqh Islam tentang hamba, hukum hamba ni cantik. Begitu tuan-tuan. Jadi itu asas kita kena tengok tuan-tuan. Oleh itu, mari kita tengok beberapa, saya ambil rumusan sahaja. Hukum hakam menggauli hamba. Bukannya kata best. Apabila cerita macam ni, dia mari orang kata minda-minda akan best juga ada hamba, kan. Mari kita orang lelaki. Tak semudah itu, bukannya gini. Ada dia punya ni. Baik, pertama ni prinsip. Bagus, saya suka kalau Mawsu'ah Fiqhiyah ni dia bahasa moden, dan perbahasan dengan kata susunan itu juga yang kena dengan zaman kita. Kalau kita rujuk kitab fiqh zaman dulu, dia agak tak teratur sangat tuan-tuan.
prinsip dia kata, okey, hukum menggauli hamba. Pertama, okey, menggauli hamba lelaki, ni saya rumuskanlah. Laisa lil malik menggauli hamba lelaki tetap haram. Baik tuan tu lelaki atau perempuan. Tuan-tuan jelas tak? Yang nak jadi isu perbincangan tentang menggauli hamba ni ialah hamba perempuan. Hamba lelaki tetap haram. Tak, bukan kata okey dah jadi hamba aku, okey. Kalau tak perangai manusia macam tuan, yang duk perangai warisan apa zaman Nabi Lut apa tu kan. Ni hamba aku ni, aku boleh orang lelaki berkenan kat lelaki, boleh. Orang sebut boleh liwat dia. Tak haram tuan-tuan. Tak boleh. Bukan kata hamba lelaki aku boleh. Tak tuan-tuan. Sama juga kalau tuan tu perempuan. Nah, dia ada hamba lelaki. Aku boleh. Agama kata tadi dua jalan. Allah kata dua jalan je. Sama ada jalan isteri, jalan nikah, atau jalan perhambaan, atau kau terjadi hamba. Tuan perempuan dia kata, kalau macam tu aku bolehlah bersama dengan hamba lelaki aku. Tak boleh. Nampak? Ada hukum dia. Tak boleh. Yang dia kata isunya hamba perempuan saja. Jadi rumusan dengan hamba lelaki haram, baik tuan lelaki maupun perempuan. Tak cerita. Dan kata Imam Qurtubi, wa ala hadha ijma'. Ini dah ijma'. Tak boleh kata ada khilaf. Memang tidak ada khilaf tuan-tuan. Panjang lagi ni saya untukkan. Baik. Jadi jelas perbincangan hanya untuk hamba perempuan. Okey. Tuan lelaki boleh menggauli maupun bermesra dengan hamba perempuannya. Saya rumuskan, dipanggil muqaddimah. Dia hukum nanti akan ada tempat yang perlu dibezakan. Sama ada menggauli maksud kata betul-betul bersetubuh, ataupun muqaddimah saja, berseronok. Dia dua keadaan. Baik. Yang ni sebut tuan bolehlah sama ada nak gauli ataupun kata sekadar berseronok muqaddimah saja, apa ringan-ringan saja dengan hamba perempuannya, bukan wenang-wenang, ada syarat. Ini syarat-syarat dia. Panjang tu saya rumuskan saya buat 3 saja. Buat 1 2 3 saja. Buat panjang ni. Untuk tuan-tuan nampak gambaran susunan aturan syariat Islam tu, bukan wenang-wenang tuan-tuan. Baik. Pertama, mestilah milk tam, mestilah hamba perempuan itu milik penuh dia. Sebab hamba dia akan ada banyak keadaan. Ada hamba syarik, ada syirk, ada hamba berkongsi kan. 2 orang berkongsi, kita beli hamba. Tujuan dia hamba tu untuk nak buat kerja rumah apa tu. Hamba berkongsi tu tak boleh nak disetubuhi. Dia mesti milik penuh. Satu. Semaksud dengan itu juga tuan-tuan, tak boleh hamba bukan milik kita. Contoh A, B masing-masing ada hamba perempuan. Tiba tukar selera. Jom kita tukar hamba. Kau tukar hamba tidur semalam. Tak boleh. Tidak sewenang-wenang itu. Dan ini jauh berbeza dengan Rom dan Parsi. Ini amalan mereka. Ada hamba, okey, kita ada hamba, okey, tukar sehari 2. Agama tidak begitu tuan-tuan. Islam tidak begitu. Ya, milik penuh dia. Bukan pinjaman, sewa, tukar sama suka atau berkongsi. Baik. Yang kedua, tiada mani' atau tiada sebab penghalang. Dia ada beberapa sebab penghalang. Tengok hamba aku miliki. Tapi tengok Allah, cek dia saudara susuan. Tak boleh, haram. Tengok saudara susuan dengan aku, Allah, rugi beli contohlah. Itu penghalang tuan. Atau lagi dia saudara kepada mana-mana mahram dia. Ini keadaan kita mungkin tak terbayang, tapi itu berlaku. Tengok adik kepada isteri kita, ataupun mak saudara kepada isteri. Itu sebagaimana hukum nikah yang biasa. Tak boleh. Ini penghalang. Tuan-tuan rahmati Allah. Ataupun 2 keadaan, saudara susuan, saudara kepada isterinya, samalah juga termasuk saudara nanti. Kalaulah hamba ni 2 beradik kita ada, kalau kita dah hamba tuan tu dah setubuhi si kakak ke si adik, haram dah untuk setubuhi yang lain, yang kedua ni adik dia. Itu hukum tuan-tuan. Berikutnya lagi, penghalang dia bukan isteri orang. Kita beli hamba laki bini. Tak boleh kat tuan kata, malam ni aku nak tidur dengan isteri kau, engkau hamba aku, ikut aku lah. Tak boleh tuan-tuan, Islam tak bagi. Tapi Rom, Parsi tu tak kisah. Dia memang laki bini, dikahwinkan hamba-hamba ke laki bini, tapi malam ni aku nak tidur dengan bini tu. Islam tak ada itu tuan-tuan, insya-Allah. Atau juga tuan-tuan, penghalang yang keempat, musyrik ataupun kitabiah. Yang ni ada khilaf. Sebagai ulama bagi, sebagai ulama tidak. Tapi ada khilaf, elak daripada khilaf.
Hamba tu mesti muslimah tuan-tuan. Tak senang kan? Tak senang. Bukannya nak ni. Baik. Dua, milikan penuh, tiada mani' atau penghalang. Yang ketiga, setakat saya berhenti yang ketiga, kena pastikan suci rahim dulu. Beli-beli tu bukan kata malam ni terus. Tak tuan-tuan. Kena istibra', kena apa, sucikan, kena pastikan rahim ni suci. Kadarnya berapa? Sekali haid. Kena tengok dia datang sekali haid dulu. Tengok-tengok tak datang haid. Sudah. Aku dah beli untuk ni. Lepas tu tunggu 2 bulan. Dah tahu lah buncit. Ngandung punya. Jadi apa tempoh dia sehingga dilahirkan. 8 bulan, 9 bulan, 9 bulan lah. Tidak dia boleh gauli. Itu hukum Islam tuan-tuan. Saya mesti setakat itu. Baik, dia ada kesan. Apabila digauli, kemudian macam mana nikah dengan hamba macam ni panjang tuan-tuan. Saya nak berhenti setakat itu untuk maksud saya tadi untuk nak beri gambar tuan-tuan rahmat Allah. Menggauli hamba itu memang disyariatkan, tapi ada dia punya garis panduan hukum hakam syarak dia. Tentu saya nak berhenti setakat ini dengan saya rasa dengan penjelasan itu sebenarnya tidak ada isu hadis ni kan. Silap saya tak letakkan, bukan silap pun sengaja tapi tidak sertakan penerangan itu lalu jadilah orang kata kritikan tu. Wallahu a'lam. Saya berhenti setakat ini kalau ada soalan. Baik. Alright. Okey. Maksudnya dua jalan hamba yang kamu miliki. Kalau di tanah perang. Ya. Betul. Maksudnya saya pun belum baca takwil lokasi lah. Okey. Jadi macam mana? Pakailah hamba yang kamu miliki. Kalau ada hamba tu lah. Pakai soalan haji je? Surah Nisa ayat 23. Okey. Boleh buka surah An-Nisa ayat 23. 23. Surah Nisa ayat 23. Nombor 3. Okey, awal-awal tu. Okey. Apa dia? Okey, pasal ni. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min nisa. Okey. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida aw ma malakat aymanukum. Zalika adna alla ta'ulu. Okey. Okey, jelas. Soalan dia. Soalannya macam mana? Jika kamu tak mampu, wa in khiftum alla ta'dilu, maka cukuplah berisi seorang ataupun sekadar menggauli hamba-Mu sahaja. Itulah lebih dekat untuk yang ni tuan-tuan. Hadis ayat ni dia menjadi syarat asas hujah bagi syarat tambahan bagi mazhab Syafi'i secara khusus. Kalau kita ada hamba pun kan, bukannya kita kata boleh-boleh suka-suka tuan-tuan. Mestilah keadaan tuan tu tak mampu nak nikah. Dia berdalilkan dengan ayat dia ni. Bukan dia kata aku dah ada isteri, ada isteri 4 lagi. Ada hamba. Aku nak ni juga. Ini mazhab Syafi'i dah. Adapun ulama mazhab lain tidak meletakkan syarat tambahan ini. Dia dalil daripada hadis ini. Dan secara ruh dia kena tuan-tuan. Allah kata wa in khiftum alla ta'dilu. Kalau tak mampu kamu nikah ramai lalu untuk kamu berlaku adil, seorang pun cukuplah. Ataupun seorang pun tak mampu, kamu tak kahwin pun tak apalah, tapi cukup dengan menggauli hamba yang kamu ada. Itu dia punya. Jelas je? Gauli ni menggauli. Kalau yang kompleks sikit lah. Sentuh lah. Bukan menggauli ni ayat baik kepada menyetubuhi. Itu macam apa? Maryam. Maryam beritahu tiada lelaki yang menyentuh aku. Sentuh jima lah. Ya, sentuh. Tak kena ubah bahasa. Menggauli. Tak faham menggauli Oh. Ingatlah kita kalau bilik raja tu kira hamba juga. Sama. Tapi dia tak spesifik. Dia tak macam tugas dia memang macam bahasa kasar dia hamba seks. Betul. Sebab zaman ni tu apa antara tomohan kepada Uthmaniyah kan, Khalifah Uthmaniyah, dia ada harem kan, atau ada ribuan ratusan kan, dan ditonjolkan teruk Islam memperhambakan wanita, menjadikan seks ni kan. Itu zaman memang ada perhambaan dan bukannya
apa orang kata tadi, bukan Islam saja buat, roh Parsi memang tengah amal lagi macam tu dan lagi teruk, tuan-tuan. Dan yang Raja Uthmaniyah dia buat tu tadi, dia apply syarat-syarat tadi, bukan isteri orang, bukan ni, tak dia ada ni, walaupun ramai tanpa had bilangan dia tu. Dan satu lagi, perhambaan ataupun nikah ni isteri perempuan hamba wanita yang di sini, dia menjadi salah satu jalan kemerdekaan. Macam mana? Sebagaimana Maryam, Ummu Walad, apabila seorang hamba itu disentuh disentuh oleh tuan dia, mengandung dan lahirkan anak tu status dia merdeka, kan. Hamba tu, mak tu, tuan-tuan, automatik pada saat itu apabila dia ada anak, dia tidak boleh dijual beli dah. Satu. Kemudian apabila tuan tu meninggal, hamba tu automatik merdeka. Dia kalau hamba yang lain tak, tuan tu mati, apa hamba tu diwarisi. Ni tak nampak. Jadi dia boleh jadi satu jalan untuk naik status hidup dia, status diri dia. Jadi kita kena tengok hal ini. Wallahu alam. Yang gudik-gudik raja tu, bila raja mengangkat dia, orang kira merdeka. Kalau ikut agama Islamnya. Kalau Cina gundik raja lain, dia memang betul-betul jadi ni. Lepas tu kena kira pula hukum apa, hukum hakam apa, bersentuh jima kan. Mana boleh apa, satu apa mak sebutlah apa, dah satu masa tu 4-5 orang sekali tak boleh kan. Kalau itu gambaran gundik raja ni, seorang raja dilayar oleh puluh-puluh, tak boleh, Islam tak boleh. Nampak, kita kena sekali lagi sebut, tuan-tuan, bila kita baca zaman dahulu, zaman yang masih ada perambaan Islam apa semua tu, jangan banding dengan zaman kita ni yang tak ada hamba, tapi zaman sezaman dengan tu. Wallahu a'lam. Soalan lain? Jelas, tuan-tuan? Kalau hamba tu dia dah mengandung kan, sebelum disentuh, dia kira dah mengandung sebelum disentuh. Adakah anak dia masih hamba juga ataupun anak dia sebagai mereka? Menarik soalan tu. Saya ulang soalan tu. Kalau hamba tu kita beli, dia mengandung kan, dan dibiarkan, anak tu lahir, apa status anak tu? Merdeka ke hamba? Saya nak kena pastikan, tapi kalau tanya spontan, saya kata hamba. Dia hamba. Melainkan kalau sebab dia jadi kena pastikan lah. Saya kena pastikan semula. Yang dia jadi merdeka tu apabila dia lahir anak, dia jadi anak bertuan tu. Tapi ni tuan tu dia jual. Dia ni. Sepatutnya tak boleh jual. Memang sepatutnya tak boleh jual tu. Isu ni dia tak tahu. Tapi isu tu menarik. Sebab kita tak mendalami isu apa kakak hamba ni. Saya tak nak jawab secara pasti. Wallahualam. Ada soalan lain? Tuan-tuan, habis masa saya sebenarnya nak habis cepat. Jadi nampak juga. Sebab saya nak kena gerak ke ni. Ada soalan lain? Jelas, tuan-tuan. Saya minta maaf kalau jadi sabuk pula. Wallahu alam. Kalau tidak ada, saya minta setakat ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.